Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dirahmati Tuan Nazir dan seluruh hajatan kuasa serta para pegawai Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam dan para asatizah yang dimuliakan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menunaikan tanggungjawab yang difardukan kepada kita dengan baik. Marilah sementara menunggu waktu Isyak yang mendatang ini, kita penuhkan ruang ini untuk sama-sama kita berkongsi pembacaan tentang kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu akan memberi manfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Antara itu, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Moga-moga dengan itu kita termasuk dalam kelompok golongan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, kita sambung perkara 1.5 muka surat 69. Bagaimana kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak menyeru nama-nama Allah ketika berdoa. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saat kita berdoa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa menyeru namanya sesuai dengan doa yang kita pohon. Sebab itu kita paling tidak, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tahu setiap perkataan, setiap nama-nama Allah itu apakah maksud bagi nama-nama Allah yang 99 itu, supaya kita boleh serasikan dengan doa yang kita mohon. Sebab Allah perintah kepada kita, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, yang mulia. Fad'uuhu biha, kata Allah. Allah perintah kat situ. Allah kata apa? Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Di antara punca dan sebab mengapa doa kita akan segera diterima dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lainnya adalah kerana kita sering menyeru nama-namanya dalam saat kita berdoa. Tuan-tuan dan puan sekalian, memang sudah menjadi kelaziman, tetapi masih ramai lagi daripada kalangan kita saat berdoa itu kadang-kadang mereka mengenepikan ataupun tidak menyeru nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai contoh dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Buraidah wa an abihi, daripada ayahnya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba aw kama qala. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan dengan sanad yang sahih juga daripada Ibnu Majah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Nabi dengar ada seorang lelaki sedang berdoa sambil dia berkata, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahawa tiada ilah yang disembah, tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah kecuali zat Engkau yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Baik, di mana Asma' Husna kat sini? Al-Ahad, As-Samad. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya, Nabi bagi tahu kepada lelaki tadi, sesungguhnya kata Nabi, engkau telah meminta kepada Allah dengan perantaraan nama yang apabila diminta dengannya pasti dia akan diberikan, dan apabila engkau berdoa dengannya dengan nama tersebut maka Allah akan memakbulkannya. Faham daripada hadis ini, Nabi nak bagi tahu sesiapa sahaja yang berdoa dengan menyandarkan, dengan bersandarkan kepada Asmaul Husna, dia menyeru dengan Asmaul Husna yang banyak itu, yang sesuai dengan doanya. Di antara yang lazim kita baca ya Zal Jalali wal Ikram, kan? Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Zal Jalali wal Ikram. Apa maksud ya Zal Jalali wal Ikram? Tuan-tuan dan puan yang dikasih sekalian. Baik. Maksudnya, kadang-kadang kita tengok banyak ayat-ayat, banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat satu persatu, mengapa perlu kita bertawassul, memohon dengan nama Allah? Baik. Allah itu di antara 99 nama Allah itu, yang pertama ialah Allah Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maksudnya apa? Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Al-Malik, Allah yang Maha Memerintah, ataupun Allah yang memerintah, Raja. Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. As-Salam, Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Al-Mu'min, Allah yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Tuhan yang Maha memelihara. Al-Aziz, Tuhan yang memberi keamanan. Al-Aziz, yang Maha gagah. Al-Jabbar, Allah yang Maha berkuasa. Al-Mutakabbir, yang Maha megah. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Al-Bari, Allah yang Maha melepaskan. Kita minta dilepaskan daripada kesempitan hidup, daripada kesempitan hidup, daripada sebarang masalah yang melingkari kehidupan kita. Kita sebut ya Allah ya Bari, ya Allah Tuhan yang Maha melepaskan. Lepaskanlah aku daripada kesulitan hidup ni. 1, 2, 3, 4, 5. Senaraikan sebagai contoh. Al-Musawwir, Allah yang membentuk rupa. Al-Qahar, Allah yang Maha memaksa. Al-Wahhab, Allah yang Maha memberi kurnia.
Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Wahhab. Ya Allah, Tuhan yang maha pembuka rezeki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi, berikanlah kepada kami 1, 2, 3, 4, 5. Minta. Sesuaikan dengan permohonan kita dengan nama Allah yang maha mulia ini. Ar-Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki. Biasanya orang akan selarikan, ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, selarikan. Maksudnya apa? Tuhan yang maha pembuka Al-Fattah, Tuhan yang maha pembuka rahmat. Ya Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Wahhab, Tuhan yang maha memberi kurniaan. Sebab itu kena minta satu sesuai. Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Al-Basit, Tuhan yang maha melapangkan. Al-Qabid, yang menyempitkan. Tuhan yang maha menyempitkan. Al-Khafid, Tuhan yang maha merendahkan. Al-Rafi', Tuhan yang maha meninggikan. Al-Mu'iz, yang memuliakan. Al-Muzil, yang menghina. As-Sami', yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Al-Hakim, yang maha menetapkan. Al-Adlu, maha adil. Al-Latif, yang maha lemah lembut. Hati kita keras, anak-anak, isteri, doa. Ya Allah, ya Latif. Ya Allah, ya Latif, lembutkanlah hatiku, ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan isteriku, ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anakku, ya Allah. Doa. Baik. Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui segala rahsia. Kita ni dengan Allah Jalla wa'ala tidak pernah tersimpan sesuatu pun walaupun dalam hati kita, melainkan semuanya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Halim, Allah yang maha penyantun. Al-Azim, yang maha agung. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Asy-Syakur, Tuhan yang maha pembalas budi. Tengok, ini nama-nama Allah yang terkadang kita tak perasan. Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Hafiz, yang maha menjaga. Al-Muqit, yang maha memberi kecukupan. Al-Hasib, membuat perhitungan. Al-Jalil, Tuhan yang maha mulia, Allah yang maha mulia. Al-Karim, Allah yang maha pemurah. Al-Mujib, Allah yang maha memakbulkan. Al-Wasi', Allah yang maha luas. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Al-Majid, Allah yang maha sempurna kemuliaannya. Al-Ba'is, maha membangkitkan. Al-Syahid, Allah yang maha menyaksi. Al-Haq, Allah yang maha benar. Al-Wakil, Allah yang maha memelihara. Al-Qawiyun, Allah yang maha kuat. Al-Matin, maha teguh. Al-Wali, maha melindungi. Al-Hamid, maha terpuji. Al-Muhsi, maha menghitung. Al-Mubdi, maha memulai. Bada'ah, mula. Al-Mu'id, maha mengembalikan kehidupan. Al-Muhyi, maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu, maha hidup. Al-Qayyum, maha menghadiri, maha mendari sendiri, mandiri, maknanya personally, individually. Al-Wajid, maha penemu. Al-Majid, maha mulia. Al-Wahid, maha esa. Al-Ahad, maha tunggal. As-Samad, tempat meminta. Hadis tadi kita jumpa Al-Ahad, As-Samad. Allah itu maha tunggal lagi maha tempat meminta. Al-Qadir, maha menentukan. Al-Muqtadir, maha berkuasa. Al-Muqaddim, mendahulukan. Al-Muakhiru, Allah yang maha mengakhirkan. Al-Awwal, Allah yang maha awal. Al-Akhir, maha akhir. Al-Zahir, yang maha nyata. Al-Batin, yang maha ghaib. Al-Wali, maha memerintah. Al-Muta'ali, maha tinggi. Al-Bir, maha menderma. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Muntaqim, maha penyiksa. Al-Afu, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Ar-Ra'uf, maha pengasih. Al-Malik al-Mulk,
Maha penguasa kepada segala kerajaan. Zal jalali wal ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Al-Muqsid, Maha adil. Al-Jami', Maha mengumpulkan, dan lain-lainnya. Tuan-tuan, ini semua nama-nama yang tuan-tuan ambil masa nanti seketika, buka Google, search, tengok maksud Asmaul Husna. Dari situ kita dapat belajar. Jadi kita ambil tahu, kita hafal, kita tengok maknanya apa, jadi kita sesuaikan dengan doa-doa kita. Sebab kata Nabi, sesiapa yang menyeru nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, tak kala mana dia berdoa, doanya dia akan dimakbul oleh Allah. Tak kala mana dia meminta, permintaannya akan dimakbulkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab itu tuan-tuan kita akan lihat antara lainnya Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai peringatan kepada para hamba-Nya untuk meminta dengan namanya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana sahaja kamu seru. Allah tak tetapkan mana-mana satu. Allah sebut apa? Dengan nama yang mana sahaja yang kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra ayat 110. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Habis. Jadi bila kita berdoa, banyakkan kita menyandar kepada Asmaul Husna. Yang biasa kadang-kadang kita dengar, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyun, ya Rahman, ya Rahim, dan sebagainya, ya Latif, ya Karim. Jadi perbanyakkan lagi, perluaskan lagi sesuai dengan doa dan permintaan kita. Baik. 1.6. Saat kita berdoa, kita disunahkan untuk sering mengulangi doa kita, mengulang-ulang doa kita. Jangan doa hanya sekali dan sepintas lalu. Sebab di antara sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apabila Nabi berdoa, Nabi akan mengulangi doa itu sampai 3 kali. Dan apabila Nabi berbicara kepada para sahabatnya, Nabi bercakap kepada sahabatnya, menyampaikan ilmu kepada sahabatnya, Nabi apabila ada perkara-perkara yang penting, Nabi akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Begitu juga saat Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis daripada Ibn Mas'ud, qala falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala salasan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin 3 marratin. Baik. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, selepas Nabi solat, baginda akan mengeraskan suaranya dan mendoakan keburukan terhadap mereka. Apabila baginda berdoa, biasanya baginda akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan apabila baginda meminta, baginda akan mengucapkan 3 kali. Kemudian baginda bersabda, ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf. Baginda mengucapkan 3 kali. Sebab itu kadang-kadang ada doa-doa yang tertentu yang kita kena ulang 3 kali. Dan apabila kita merasakan kita perlukan kepada sesuatu perkara yang kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa, maka ulanglah doa itu sampai 3 kali. Jangan gerak, jangan bosan. Ulang dan terus mengulang doa. Baik. Kemudian kata Anas bin Malik bercerita, ada seorang lelaki yang masuk ke masjid pada hari Jumaat daripada pintu menghadap Darul Qada, rumah Abu Bakar Al-Khattab. Ketika itu Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Lalu dia berlari menghadap Nabi SAW sambil berkata, ada satu ketika Nabi sedang berkhutbah.
Tiba-tiba ada seorang lelaki Arab Badui masuk dalam keadaan yang tergesa-gesa, mengadu kepada Nabi sedang berkhutbah ni. Nabi sedang berkhutbah, Nabi sedang bercakap. Sedang berkhutbah. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia mengeluh, ya Rasulullah, habislah, harta benda kami dah habis, jalan-jalan habis, terputus semua. Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Masa itu musim kemarau yang amat sangat. Musim kemarau yang amat sangat. Tanaman dia habis musnah, binatang ternakan banyak mati sebab tak ada air. Musnah. Jadi orang ni mungkin daripada pendalaman yang jauh. Daripada pendalaman yang jauh. Orang Arab Badui datang. Habislah, kata, mengeluh. Orang Arab ni, orang Arab Badui ni kita tengok dalam banyak kisah, dia bukan ada protokol, dia main ikut dan dia je. Kata orang Jawanya aci sembrono je. Nyeruntul terus je. Nabi cakap ke, Nabi tengah buat apa ke, dia tak peduli. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia sebab dia mengadu. Habislah kami ni, habis. Binatang ternakan banyak mati, tanaman habis banyak mati, jalan-jalan habis musnah dah sebab di bawah angin apa semua, kemarau yang panjang. Tolonglah ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan kepada kami. Baik. Apabila Nabi mendengar permintaan daripada lelaki tadi, lalu Nabi SAW menangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Hadis ini ada riwayat yang panjang. Dan tak lama lepas itu turun hujan. Lelaki itu balik turun hujan. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hujan turun tak berhenti-berhenti berhari-hari. Berhari-hari hujan tak berhenti turun. Datang lagi jumpa dengan Nabi dalam keadaan situasi yang sama. Nabi tengah berkhutbah. Ya Rasulullah, habis jahanam, habislah semua. Habis. Hujan tak berhenti-berhenti, tempat kami banjir. Minta ya Allah tolong stopkan hujan. Tolong hentikan hujan. Lalu Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah menghentikan hujan, dan hujan pun berhenti. Poin dalam hadis ini, dalam tajuk ni ialah penulis nak bawa riwayat bahawa Nabi SAW bila berdoa sesuatu yang urgent, yang perlu, yang mendesak, Nabi akan ulang sampai tiga kali. Sebab itu disunahkan kepada kita bila kita ada satu keperluan, satu keperluan emergency dan sebagainya, maka berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah dan ulanglah sampai 3 kali. Di samping kita bertawasul dengan Asmaul Husna yang lain supaya untuk memperkukuhkan, untuk nak bagikan merit yang lebih terhadap doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Baik. 1.7. Sunnah yang ketujuh ialah merendahkan suara ketika berdoa. Merendahkan suara ketika berdoa, jangan terlalu terkuat-kuat menjerit-jerit, mendayu-dayu, berlagu-lagu dan bersyair-syair dan sebagainya. Sebab perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, perintah daripada Allah yang maha memakbul, Allah yang maha menerima, Allah yang maha memberi. Kita nak berdoa kepada Allah, Allah kata apa? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Siapa yang perintah? Allah sendiri yang perintah. Allah sebut ud'u rabbakum, mintalah, berdoalah kalian kepada Tuhanmu. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan penuh ketundukan. Penuh ketundukan ini maksudnya ialah dengan penuh ketakwaan kepada Allah, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khufyatan, dengan suara yang lemah lembut ataupun suara yang perlahan. Sebab ini perintah dia. Sebab itu janganlah berdoa itu sampai terlalu kuat, terjerit-jerit. Lain.
Kita pun, kalau kita sifat manusia pun, bila orang minta tolong dengan kita, kecuali minta tolong emergency, itu lain lah. Nak minta tolong, nak bercakap dengan suara yang kasar, dengan ego, siapa nak tolong? Tuan-tuan nak tolong tak? Dengan arrogant minta tolong dengan kita, cakap pun nak tak nak dengan kita, dengan tidak penuh, dengan tidak bersungguh. Tak ada impresi muka tu, tak ada sungguh-sungguh nak minta tolong, macam ya tak ya je. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah kata tadarruan wa khufyatan, dengan penuh ketundukan dan berharap. Kemudian dengan suara yang lembut, suara yang santun dan santuy. Ini Allah sebut lagi, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara khafiyan, perlahan, lemah lembut, lunak, manja, merayu. Mana ada orang merayu, minta doa merayu dengan suara yang kasar? Tak ada. Terkadang kesilapan kita kaum muslimin, apabila kita berdoa di dalam bahasa Arab, kita tidak faham bahasa Arab, kita tidak faham maksudnya, akhirnya kita berdoa dalam keadaan yang tidak sepatutnya kita berdoa. Sebab kita tak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra 100 ayat 110 yang dibacakan awal tadi. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisalatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua nama itu adalah nama-nama yang baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu yang terlalu kuat. Dan lapangkan mikrofon kuat lagi. Larangan dan perintah ini daripada Allah. Saya hanya membacakan apa yang Allah perintah untuk pengetahuan kita bersama. Dan jangan terlalu perlahan sampai tak berbunyi langsung. Bukan kata tak berbunyi, mulut pun tak buka pun jadi masalah. Bila kita berdoa, sahabat semua, berdoa dalam keadaan cukup sekadar didengari oleh telinga kita sendiri. Hendaklah dilafazkan, permintaan itu nak dilafazkan, bercakap. Baca itu mesti dilafazkan. Tetapi tak perlu dengan suara yang terlalu kuat ataupun terlalu perlahan sampai tak berbunyi langsung. Kumat kamit pun tidak. Ini masalah. Begitulah dalam solat. Kaifiat dalam solat, antaranya kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana kita nak mendapatkan khusyuk dalam solat, ialah segala bentuk rukun-rukun yang ada dalam solat, rukun-rukun bacaan dalam solat hendaklah dilafazkan sekadar didengari oleh telinganya sendiri. Ramai orang solat takbiratul ihram pun tak berbunyi, pun masalah juga. Imam dah Allahu Akbar, dia tak bunyi langsung, kena keluarkan bunyi, lafazkan, tapi tidak perlu kuat, sekadar didengar saja. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah bi'alamin, perlahan, Subhan rabbiyal azim, Subhan rabbiyal a'la, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, Assalamualaikum warahmatullah. Lafaz, mesti dilafaz. Yang wajib-wajib mesti dilafaz. Itu yang berdoa. Angkat tangan, tak berbunyi langsung, berbunyi pun tidak. Mata liar, kalau tak berbunyi, tak tahulah, pada hemat saya lah, mungkin salah, mungkin betul. Kalau mulut tak berbunyi, ada tangan, tapi mata liar, dia berinteraksi tak pada saat itu? Agak-agak tak kan?
Sebab itu Allah kata tadarruan wa khufyatan, dengan penuh ketundukan dan juga dengan suara yang perlahan. Sebab itu disiplin yang Allah sendiri tunjuk, yang Nabi sendiri ajar. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tempat, Allah yang maha yang tempat kita mengadu. Sebabku yang dikasih sekalian. Baik. Habis. Dan kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wala tukhaffid biha wabtaghi baina zalika sabila, dan gunakanlah apa sahaja satu cara yang sederhana di antara itu. Sederhana, tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan sampai tak bunyi, sekadarnya. Yang sederhana bagaimana? Sederhananya ialah sekadar kita mendengar dengan telinga kita sendiri. Dalam solat jangan baca kuat-kuat. Dalam solat jemaah kita sebagai makmum jangan menjaharkan suara dengan kuat sehingga mengganggu sahabat-sahabat di kiri dan kanan kita dengan bacaan kita. Sebab tu kita disuruh supaya cukup sekadar didengar, supaya kita dengar saja. Antara hikmahnya ialah kita tidak mengganggu sahabat jemaah sebelah kiri dan kanan kita dengan bacaan kita. Bila tak berbunyi langsung, supaya kita tidak diganggu dengan pemikiran dan khayalan ketika solat, untuk sentiasa kita fokus dengan solat kita. Bila dah habis baca, ansit, dengarkan bacaan imam. Bacaan imam, berikan sepenuh tumpuan terhadap bacaan surah yang dibaca oleh imam tadi, kalau waktu solat jahar dan sebagainya. Habis. Okey, jelas dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita lihat tadi itu semua dalam perkara-perkara yang disunahkan kepada kita saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab yang kedua ketika berdoa. Adab yang kedua ialah yang kedua dalam konteks doa ini, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita kena tahu apabila kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, ketahuilah bahawa ada 3 cara bagaimana Allah hendak menerima atau memakbulkan doa kita. Ada 3 cara, 3 keadaan. Yang ni kita kena tahu. Sabit sebuah hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Bila kita berdoa, sebab itu bila doa ni kita jangan putus asa dengan doa. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim apabila mereka berdoa, tidaklah seorang muslim berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturahim. Pertama, syarat apabila berdoa, dalam doa itu jangan sampai kita berdoa untuk memutuskan silaturahim atau yang mengandungi dosa. Maknanya doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Selagi mana seorang itu berdoa, tidak berdoa dengan maksiat, tidak berdoa dengan tujuan untuk memutuskan silaturahim, ya Allah ya Tuhanku, aku tak nak kawan dah dengan dia ni, aku tak suka dia, bla 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 bla, tolonglah ya Allah jauhkan dia daripada aku. Confirm Allah tak makbul. Tu confirm Allah tak makbul. Baik. Selagi mana 2 perkara ni tidak ada dalam doa kita, kata Nabi SAW, melainkan Allah akan memakbulkannya dengan 3 cara. Pertama, Allah akan memakbulkan doanya dengan segera mungkin. Pertama, doa kita tadi insya-Allah Allah akan makbulkan dengan segera.
Dan yang kedua, atau Allah akan menangguhkan atau menyimpan pemakbulan doanya, menyimpan doanya itu untuk dijadikan pahala baginya di hari akhirat. Allah tangguh doa kita dan Allah bagi pahala, Allah tangguh, Allah akan bagi pada hari akhirat. Yang penting, bila kita berdoa, kita akan dapat pahala. Sebab apa dapat pahala? Sebab doa itu adalah ibadah. Dan yang ketiga, mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi kata Nabi SAW, Allah akan gantikan dengan menjauhkan dirinya daripada keburukan. Mungkin Allah tidak makbul kan doa dia yang tu, permintaan dia yang itu, tetapi Allah gantikan permintaan dia itu dengan Allah berikan mereka itu keselamatan daripada sebarang keburukan. Maknanya tetap sahaja dalam radar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat di atas dunia, pertama bila berdoa Allah akan kurniakan segera, atau yang kedua Allah tangguhkan di hari akhirat dan Allah bagi ganjaran pahala, dan yang ketiga Allah gantikan doa kita itu dengan menyelamatkan kita daripada sebarang mudarat dan bahaya serta keburukan di atas dunia ini. Nampak tak? Sebab itu teruskan berdoa. Tak dapat satu, dua atau tiga, kita akan dapat. Yang penting banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Perkara yang ketiga berkenaan doa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tahu ada perkara-perkara yang dilarang ketika kita berdoa. Pertama, 3.1, melampau dalam berdoa. Berdoa pun jangan sampai melampau. Sampai contoh dalam doa ini. Dalam sebuah hadis daripada Abi Na'amah, anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha faqala ayyu bunayya salillah al-jannah wa ta'awuz minan nari fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wat du'a. Tengok, kata Abu Na'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffal pernah mendengar anak dia berdoa. Cerita ni cerita anak Abdullah bin Mughaffal berdoa. Apa yang dia doa? Dia minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-qasrul abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dia minta ni gini, dia minta apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar dibinakan sebuah istana putih di sebelah kanan syurga apabila aku memasukinya. Sempoi tak doa dia? Nampak macam sempoi, nampak macam simple. Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, binakan aku sebuah istana warna putih di sebelah kanan syurga apabila aku memasukinya nanti. Itu dia doa. Tuan-tuan rasa ada apa-apa tak kekurangan dan kelebihan berdoa ni? Kata mintalah apa saja, kan? Minta, kawan ni minta, ya Allah, ya Tuhanku, binakanlah aku sebuah istana berwarna putih di sebelah kanan syurga apabila aku memasukinya syurga nanti. Ayah dia Abdullah bin Mughaffal pun terus tegur. Dia kata, wahai anakku, mintalah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya daripada neraka. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ada satu kaum daripada umat ini yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Rupa-rupanya Nabi dah warning. Akan ada nanti satu kaum yang sentiasa berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ni di antara berlebih-lebihan dalam berdoa. Kita ni, sebab itu kata ayah dia, cukuplah untuk kita ta'awuz kepada Allah. Kita minta perlindungan
kepada Allah daripada dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita mintalah syurga. Sekadar itu saja hak kita. Kalau dah sampai nak perincikan, nak sebuah istana dalam syurga berwarna putih, kemudian di sebelah kanan pula, apabila aku memasukinya nanti, bila nak masuk tu belum tentu lagi bila. Tetapi dalam masa yang sama, sahabat yang dikasihi sekalian, banyak sahaja hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi cerita bahawa sesuatu amalan yang kita lakukan itu akan ada ganjarannya, semisal Allah akan binakan sebuah istana untuknya dalam syurga. Contoh hadis yang masyhur, hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, sesiapa man dakhala suq, sesiapa yang pergi ke pasar, yang masuk ke pasar, kemudian dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang pergi ke pasar, masuk ke pasar, dia baca zikir tadi, kata Nabi SAW, kataballahu alfa alfin hasanah, Allah akan tuliskan untuknya 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah, Allah akan hapuskan 1,000,000 keburukan. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bina sebuah istana untuknya dalam syurga. Itu dijanjikan oleh Nabi. Sebegitu juga dalam hadis yang lain, ketika mana Nabi SAW sebut ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, aku menjamin sebuah rumah di dalam persekitaran syurga kepada orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Allah janji sebuah rumah di tepian syurga kepada orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Dia tak nak ribut, dia tak nak kecoh, dia hanya cakap, dah cukup. Nak terima, tak nak terima sudah. Tak perlu nak bertengkar, tak perlu nak berbahas, tak perlu nak berjaya, tak payah. Nak terima fakta, terima, tak terima sudah. Tak payah nak songkir juga. Ini kalau berdebat, sebab orang berdebat ni, dia akan nanti boleh mendatangkan kemarahan. Seakan bila berdebat ni, terkadang kita melihat seakan-akan kita dipaksa dan memaksa untuk menerima apa yang kita kata. Tak boleh. Cukup. Nabi kata, jangan berdebat, jangan bertengkar. Yang kedua, Nabi kata, dan aku jamin sebuah istana ataupun sebuah rumah di tengah-tengah syurga kepada orang yang meninggalkan penipuan walaupun sekadar untuk menghiburkan. Faham tak? Kedua, Nabi nak beritahu, Nabi SAW menjanjikan sebuah rumah di tengah-tengah syurga kepada orang yang meninggalkan sebarang bentuk penipuan, pendustaan, cerita karut, walaupun cerita itu sekadar untuk nak bagi orang ramai ketawa, nak menghiburkan orang. Dia terpaksa cerita tu, mereka rasa cerita yang bukan-bukan, jadi macam tok dalang, jadi segala macam tukang karut. Mereka rasa cerita yang bukan-bukan. Mereka rasa cerita yang bohong bukan untuk apa? Nak bagi orang, nak hiburkan orang je. Nak menghiburkan orang pun, nak bagi orang ketawa pun, tapi kalau dengan cerita yang bohong, cerita yang dusta, Nabi suruh tinggalkan. Sementara lagi kalau cerita bohong, cerita dusta yang direka untuk memfitnah dan memburukkan orang. Nak menghiburkan orang pun Nabi suruh stop. Nabi suruh stop dengan janji. Nabi kata, ana za'imun, aku menjanjikan sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dan kata Nabi, aku menjanjikan sebuah rumah atau istana di tempat yang tertinggi di dalam syurga kepada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Baik. Dia ada kontra tak dengan hadis ini? Dia ada kontradik. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini, anak Abdullah bin Mughaffal, dia sendiri berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, binakan aku sebuah istana berwarna putih di sebelah kanan syurga apabila aku memasukinya nanti.
Tu dia minta spesifik, sebab tu dia hulu, sebab tu dia melampau. Sedangkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi itu adalah tawaran daripada Nabi SAW, yang kita kena berusaha untuk merebut tawaran yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi Nabi memotivasikan supaya kita meninggalkan perdebatan, meninggalkan pendustaan dan pembohongan, melakukan amal soleh dengan akhlak yang baik untuk merebut janji tadi. Tak sama dengan ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Tengok. Allah kata, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dengan suara yang perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas. Melampau batas maksud di sini ialah melampau batas saat dia berdoa. Dan kita juga tidak boleh meletakkan syarat kepada Allah saat berdoa. Apa syarat? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Kalau kau nak ampunkan, kau tak nak ampunkan, sudah. Itu maksud. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, nak itu, nak ini. Sekiranya engkau ingin memberikannya, ya Allah. Sekiranya engkau ingin, itu syarat. Jangan pernah ada sesekali pun di antara kita yang berdoa kepada Allah dengan nada yang sedemikian rupa. Maksudnya dia tak confident. Dia tak confident. Kenapa? Sebab dalam satu riwayat yang lain, bila Allah, Nabi SAW sebut, bila kita berdoa kita kena confident, kena yakin bahawa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan doamu akan diterima oleh Allah. Itu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tajuk pun habis, waktu pun dah masuk. Insya-Allah akan datang kita sambung perkara 3.2, membuat sajak dalam berdoa, maksudnya berlagu-lagu ketika berdoa. Kita akan bincang pada kesempatan yang akan datang. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.